Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 26 Julai 2021 bersama saya Azmaidi Abidin. Kerajaan Pahang akan membina menara sementara di Kampung Relai bagi memastikan tahap capaian internet di kawasan tersebut dapat ditingkatkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, menara ini akan diguna pakai sehingga menara baru siap dibina. Sebagaimana saya kata maklumkan tadi, untuk jangka pendek ni kita pihak DG sedang menyediakan menara sementara untuk memberikan perkhidmatan liputan internet ni, menara sementara yang daripada 2G hingga pada 4G akan diberikan sementara. Dan juga kita ada satu buah syarikat yang memberikan cadangan dan kita minta mereka supaya membuatkan satu contoh di kampung ni. Kita nak tengok dia punya kesan terhadap cadangan mereka tu yang memberikan wifi secara percuma lah di kampung ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program lawatan menara telekomunikasi dan bertemu pengadu dan pemimpin Kampung Relai di Lipis hari ini. Turut hadir Ahli Dewan Negeri ADN Ceka Yang Berhormat Encik Lee Ah Wong dan Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Pahang, Tuan Haji Muhammad Faisal Muhammad Nur. Beliau berkata, pihaknya akan melipat gandakan usaha dalam pelaksanaan projek ini bagi memastikan ia dapat disiapkan dalam kadar yang lebih cepat. Sehubungan itu, kata beliau lagi, Kerajaan Pahang menganggarkan pencapaian internet di negeri ini berada pada tahap 96% pada penghujung tahun hadapan. Seramai 960 orang penduduk terlibat dalam program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC di projek Perumahan Rakyat Disewa PPRS Pinggiran Putra yang dulunya dikenali sebagai Flat Pak Mahat di Kuantan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Seri Abdul Hamid Muhammad Nazahar berkata, program outreach selama 2 hari itu memudahkan rakyat untuk mendapatkan suntikan vaksin. Inisiatif MOVAC melalui kerjasama pintar antara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Kementerian Perpaduan Negara ini berlangsung hari ini dan esok untuk semua penduduk terlibat. Jelasnya, ia berjaya mempercepatkan proses vaksinasi penduduk pinggir bandar, luar bandar atau pedalaman, terutamanya di kawasan hotspot yang dikesan termasuk di situ. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Beliau berkata, kerjasama baik semua pihak melancarkan usaha yang dilakukan dan berharap agar program ini turut dilaksanakan di beberapa kawasan lain yang juga berada dalam senarai hotspot seperti Sungai Isap. Sementara itu, Pegawai Daerah Kuantan Yang Mulia Tengku Datuk Nur Asmali Zakulah berkata, program berkenaan berjalan lancar dan mendapat kerjasama baik daripada penduduk. Bagi daerah Kuantan, PPRS Pinggiran Putra ini merupakan lokasi pertama program MOVAC dan sasaran hari ini seramai 600 orang penduduk divaksin manakala selebihnya pada hari esok. Kes jangkitan COVID-19 di negeri Pahang kembali mencatatkan penurunan kepada 386 kes hari ini berbanding semalam yang mencatatkan angka 424 kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, daerah Kuantan masih mencatatkan kes jangkitan tertinggi di Pahang iaitu sebanyak 187 kes diikuti Jerantut dengan 40 kes jangkitan baru. Bentong pula mencatatkan penurunan kepada 37 kes diikuti Bera dengan 31 kes, Temeloh 23 kes, 20 kes pula direkodkan oleh daerah Pekan, Raup 17 kes, 14 kes bagi daerah Lipis, Maran 10 kes, Cameron Highlands 4 kes dan Rompin mencatatkan 3 kes. Pada hari ini sebanyak 5 kematian baru dicatatkan membabitkan kes ke-257 hingga ke-261. Hari ini juga terdapat 2 kluster baru iaitu kluster industri Batu 61 di Jerantut dan kluster Jalan Merak Jengka 7 di Maran. Bagi kluster industri Batu 61 Jerantut, melibatkan tempat kerja dengan seramai 19 disahkan positif COVID-19 daripada 60 orang yang disaring dan sebanyak 17 kes positif dicatatkan pada hari ini.
Manakala kluster Janal Merak jengka 7 di Maran pula melibatkan komuniti dengan 27 orang disahkan positif daripada 67 kes disaring dan hanya seorang disahkan positif pada hari ini. Orang ramai perlu lebih berdisiplin dan patuh kepada prosedur operasi standard SOP selain bekerjasama memerangi COVID-19 di negeri ini bagi memastikan rakyat faham bebas dari pandemik ini. Baru sebulan memerlukan program Suri Prihatin COVID-19 di bawah Majlis Pembangunan Wanita Pahang MPWP sudah giat menabur khidmat. Sukarelawan MPWP dari setiap daerah di seluruh negeri Pahang turun padam membantu penduduk di kawasan masing-masing yang tidak mempunyai kenderaan untuk ke pusat pemberian vaksin PPV. Pengurusi Jawatankuasa Kebudayaan Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang yang juga pengurusi MPWP Yang Berhormat Datuk Seri Syahaniza Syamsuddin berkata, ia adalah inisiatif berterusan bagi membantu rakyat terutamanya pada musim pandemik ini untuk mendapatkan vaksin. Katanya, beliau memahami bahawa ada rakyat yang mengalami kesukaran untuk ke PPV sama ada tiada kenderaan maupun memerlukan bantuan untuk ambil vaksin kerana uzur atau kurang berdaya. Justeru sukarelawan-sukarelawan inilah yang bersedia dengan kenderaan masing-masing untuk membawa sesiapa sahaja yang tidak mampu atau tidak ada kenderaan untuk ke PPV secara percuma. Selalunya mereka yang tiada kenderaan, warga emas, OKU yang tiada penjaga ataupun masalah anak tidak dapat pulang untuk uruskan ibu bapa ke PPV. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang hari ini. Pada masa sama, beliau berharap agar rakyat yang memerlukan di setiap daerah dapat memanfaatkan perkhidmatan yang disediakan bagi membantu mereka. Isu penghantaran barangan dan makanan kepada penduduk di kawasan terlibat Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang perlu dilakukan di Serambi Teruntum adalah satu kelonggaran Kerajaan Pahang kepada penduduk terlibat. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Husin ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM berkata, ini kerana tiada pergerakan yang tidak penting sepatutnya berlaku di dalam kawasan PKPD. Katanya, pihaknya memberi kelonggaran sedikit kepada mereka untuk keluar mengambil barangan di tempat yang disediakan, malah dengan kerjasama pihak polis turut menyediakan meja dan kerusi bagi tujuan ini. Ini kerana jika mengikut prosedur operasi standard SOP kawasan PKPD, mereka tidak boleh bergerak bebas dan keluar dari kediaman masing-masing. Begitu juga orang luar tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke kawasan PKPD. Menurut beliau lagi, pihaknya meminta penduduk terlibat supaya bersabar dalam tempoh 14 hari pelaksanaan PKPD ini yang bertujuan menjaga keselamatan para penduduk. Beliau berkata, penguatkuasaan PKPD telah mengambil kira semua faktor kawasan terlibat dan pihaknya juga yakin keperluan asas bagi penduduk di dalam kawasan tersebut juga mencukupi dalam tempoh pelaksanaannya. Kerajaan Pahang sentiasa prihatin dalam memastikan semua rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 mendapat bantuan sewajarnya, termasuklah juga masyarakat orang asli. Terbaru, seramai 609 ketua isi rumah orang asli di Dewan Negeri Batu Talam Raub menerima sumbangan bakul makanan tambahan semalam. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hailuar Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram yang juga Ahli Dewan Negeri Batu Talam. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz berkata, beliau bersama pasukan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar Raub diketuai oleh Cik Siti Nahariah Sulong menyampaikan bantuan bakul makanan PKP 3.0 fasa 2. Jelasnya, bantuan ini membabitkan seramai 609 ketua isi rumah orang asli di 8 lokasi di dalam Dewan Negeri Batu Talam. Beliau berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat orang asli yang terjejas pendapatan mereka disebabkan wabak COVID-19 yang berlaku di negara ini. Dengan bantuan ini, jelas membuktikan Kerajaan Pahang, pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail sangat prihatin terhadap nasib rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini.
Seramai 126 keluarga daripada Falkera Sungai Temau di kawasan Dewan Negeri Padang Tengku menerima bantuan prihatin Pahang BBP COVID-19 di Kuala Lipis baru-baru ini. Sumbangan yang disampaikan secara pandu lalu itu disempurnakan oleh Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long. Menurut beliau, sumbangan berupa bakul makanan itu sangat bermakna kepada penerima khususnya di kawasan Falkera Sungai Temau yang mana kebanyakan mereka berhadapan kesukaran hidup apabila terputus pendapatan selepas kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara termasuklah negeri Pahang. Kebanyakan mereka ini hanyalah bekerja kampung dan semestinya pelaksanaan PKP ini menghalang mereka daripada melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan dan ini sekaligus menyekat pendapatan mereka yang terpaksa menyara keluarga. Setidak-tidaknya, sumbangan BPP daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail ini sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan mereka dan memberi kegembiraan kepada penerima. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM hari ini. Dalam pada itu, beliau berharap semoga penduduk di Falkera Sungai Temau dapat terus bersabar dan terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP bagi menghentikan segera wabak pandemik ini supaya dapat menjalani kehidupan seperti biasa tidak lama lagi. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita-berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.